Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Muka surat 206 ayat yang ke-122. Ayatnya ialah wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Okey. Wa dan ma tidaklah wa dan ma tidaklah kana patut okey, al-mu'minun orang-orang yang beriman, al-mu'minun orang-orang yang beriman, okey, li untuk dan tidaklah patut orang-orang beriman untuk, okey, yanfiru keluar berperang, okey, kafah secara keseluruhan, okey, maksudnya semua keluar, tak boleh. Faham maka laula mengapa tidak, nafara keluar min daripada kulli setiap, okey, firqatin satu golongan, minhum daripada mereka, okey, ta'ifatun satu kumpulan, setiap satu puak, setiap satu kaum hantar satu kumpulan, li untuk ataupun agar yatafaqahu mereka mempelajari, memahami. Dalam bahasa Inggeris dia terjemah to think deeply, okey, maksudnya belajar dengan mendalam. Mereka mempelajari fi tentang okey, ad-din agama, okey, ad-din agama, wa dan li agar ataupun supaya yunziru mereka memberi peringatan, ancaman, semua boleh, okey. Qaumahum kepada kaum mereka, iza apabila okey, raja'u mereka kembali ilaihim kepada mereka, la'allahum agar mereka yahzarun berjaga-jaga ataupun berhati-hati, yahzarun berjaga-jaga ataupun berhati-hati. Okey, baik, terjemahkan dia Puan Hayati. Pertama kita Puan Hayati. Dan tidaklah patut orang-orang yang beriman untuk keluar berperang secara keseluruhan. Maka mengapa tidak keluar daripada setiap satu golongan daripada mereka satu kumpulan untuk mereka mempelajari tentang agama dan agar mereka memberi peringatan kepada kaum mereka apabila mereka kembali kepada mereka agar mereka berhati-hati. Okey, baik. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kita satu pelajaran baru mengenai kepentingan jihad dan kepentingan mempelajari ilmu agama dengan mendalam. Dalam ayat ni Allah nak tekankan dua perkara, jihad penting, belajar agama pun penting. Baik, ayat ni ada dua maksud. Maksud pertama ialah orang yang keluar pergi jihad bersama Nabi SAW, mereka bukan berjihad semata-mata.
mereka keluar juga untuk belajar bersama Nabi SAW. Di samping mereka keluar untuk jihad, mereka bersama Nabi kan. Banyak pengajaran-pengajaran, pelajaran-pelajaran yang mereka dapat bersama Nabi SAW. Apa Nabi buat masa berjalan, apa Nabi buat masa berhenti, bagaimana cara solat Nabi, bagaimana cara Nabi solat semasa peperangan. Itu semua mereka belajar di samping mereka keluar pergi perang. Apa hikmahnya? Hikmahnya mereka balik nanti, mereka boleh menyampaikan apa yang mereka dapat tu kepada kaum mereka yang tak pergi perang. Mungkin kerana sakit, mungkin kerana lemah, mungkin kerana dah tua, ataupun mungkin kanak-kanak lagi. Sebab tu Allah kata, jangan keluar semua. Jangan keluar semua sampai tak ada orang langsung. Maksudnya keluar sebahagian besar. Di samping mereka keluar perang bersama Nabi, mereka juga dapat belajar agama bersama Nabi SAW. Okey, baik. Ayat ni, ayat kita sekarang, nampak macam berlaku kontradik dengan ayat dalam surat Taubah juga. Tengok muka surat ayat 44 tak silap saya. Ayat 41. Puan Inun boleh tak baca Puan Inun? Page 194 ayat 41. Boleh Ustaz. Surat 194 ayat 41. Ayat 41 Ya, betul. Pergilah kamu beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, sama ada dengan keadaan ringan dan mudah bergerak ataupun dengan keadaan berat, disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab, dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah untuk membela Islam. Yang demikian amatlah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Okey, Puan Inun boleh tak buka 206 page kita sekarang, ayat 120. Minggu lepas kita dah lalu ayat tu. 206 Ayat ayat 120. 120. Okey, 120. Tidaklah patut bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang di sekeliling mereka dari orang-orang Arab ketinggalan daripada turut berperang bersama Rasulullah SAW, dan tidaklah patut mereka mengasihi diri mereka sendiri dengan tidak menghiraukan Rasulullah. Yang demikian kerana sesungguhnya tiap-tiap kali mereka merasa dahaga dan mereka penat lelah dan juga merasai lapar dalam perjuangan pada jalan Allah, dan tiap-tiap kali mereka menjejak suatu tempat yang menimbulkan kemarahan orang-orang kafir, dan juga tiap-tiap kali mereka menderita sesuatu yang mencederakan dari pihak musuh, melainkan semuanya itu ditulis bagi mereka pahala amal yang soleh. Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Okey. Dua ayat yang Puan Inun baca, ayat 41 dengan ayat 120. Allah suruh semua keluar. Allah suruh semua keluar pergi perang. Bila datang seruan, semua keluar pergi perang. Jangan tinggal seorang pun. Kecuali orang yang sakit, uzur, tua, kanak-kanak, wanita. Tapi ayat kita sekarang pula, ayat pertama kita hari ni, Allah kata jangan keluar semua. Jangan keluar semua pula. Jadi bagaimana kita nak reconcile dua ayat yang nampak zahirnya berlaku pertembungan? Maka Imam Al-Dhahhak kata ayat ni sebenarnya turun untuk beritahu ketika mana kondisi Nabi tak pergi perang. Hukum perang macam ni. Sekiranya Nabi sendiri keluar dalam peperangan tersebut, Nabi bawa tentera keluar berperang, maka semua orang kena ikut pergi perang. Orang yang nak tinggal, tak dapat pergi, ada masalah, ada keuzuran, kena minta izin dulu. Ya Rasulullah, saya tak boleh pergi sebab saya ada masalah sekian. Kalau Nabi pergi perang, semua wajib kena ikut. Orang nak tinggal, kena minta izin. Tetapi, sekiranya Nabi tak pergi perang, Nabi hanya hantar kumpulan-kumpulan tertentu, jemaah-jemaah tertentu untuk pergi perang, maka pada masa tu, siapa yang nak pergi perang, kena minta izin dengan Nabi. Ini pendapat Imam Al-Dhahhak untuk menyelesaikan ayat yang nampak bertembungan. Jadi, ayat yang dibaca oleh Puan Inun dua ayat tadi ialah kondisi ketika mana Nabi pergi perang.
maka semua orang kena ikut. Ayat sekarang ni ialah ketika mana Nabi tak pergi perang. Nabi duduk Madinah, Nabi hanya hantar kumpulan-kumpulan kecil, jemaah-jemaah kecil untuk pergi perang. Maka masa tu Allah kata, jangan semua pergi. Kerana kalau semua pergi perang, Nabi nak ajar Islam kat siapa? Nabi nak ajar wahyu baru, ilmu baru kat siapa? Jadi setiap satu kumpulan, setiap satu puak, satu kaum, satu jalan. Okey, kalau macam Shah Alam ada section 1, 2, 3, 4, 5 contohlah. Jadi setiap section hantar 5, 6, 10 apa? Yang lebih tu belajar agama dengan Nabi SAW. Lalu mereka balik pada perang nanti, kita yang tak pergi dapat ajar mereka yang pergi perang. Ini pendapat Imam Ad-Dhahhak mengenai ayat. Walau bagaimanapun, poin utama dalam ayat ni nak beritahu, dalam Islam, orang yang pergi perang penting, orang yang belajar agama juga penting. Dua-dua boleh pakai. Maksud dua-dua boleh pakai ialah orang pergi perang, di samping dia pergi perang, dia belajar agama. Katakanlah, Nabi SAW wafat ketika peperangan tersebut. Syahid. Maka orang yang pergi perang tadi, apa yang dia dengar, dia tengok daripada Nabi SAW ketika masa perang, balik kampung, balik Madinah, boleh ajar pada orang ramai. Dr. Hamka tulis dalam buku dia, Tafsir Al-Azhar, dia kata Napoleon. Setelah betul ke salah. Napoleon pada abad ke-19. Ketika mana mereka menakluki Mesir, ketika mana mereka menyerang Mesir. Mereka bukan sahaja bawa panglima-panglima perang. Mereka bukan sahaja bawa pahlawan-pahlawan yang hebat dalam peperangan. Bahkan mereka juga bawa pengkaji-pengkaji ilmiah mereka. Mereka juga membawa pengkaji-pengkaji ilmiah mereka. Di samping mereka perang dengan orang Mesir, tentera Mesir, mereka juga bawa pengkaji-pengkaji ilmiah mereka. Mereka kaji mengenai ilmu-ilmu yang ada di Mesir. Mereka kaji tentang sejarah-sejarah. Mereka kaji tentang peninggalan-peninggalan Firaun. Sehingga mereka menjadi pakar dalam bab Egyptologi. Jadi Napoleon ni bukan Islam pun. Tapi secara tak sengaja, mereka telah praktik apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi orang Islam zaman sekarang, di samping pergi berperang, ada banyak benda mereka boleh dapat semasa dalam peperangan. Mungkin kat Malaysia ni, Selangor hantar sikit, Pahang hantar sikit, Terengganu hantar sikit. Jadi kita yang daripada Selangor ni, pergi perang kat mana-mana, boleh belajar ilmu agama dengan ulama'-ulama' yang daripada Pahang. Boleh belajar agama daripada ulama'-ulama' daripada Johor. Maksudnya di samping pergi perang, jangan lupa belajar agama sekali agar balik bukan saja bawa kemenangan, harta ghanimah, bawa balik ilmu agama dan bagi ilmu agama tu pada orang-orang kampung kita ataupun orang yang pergi perang, orang yang tinggal tak pergi perang, belajar agama sungguh-sungguh, tentera-tentera balik daripada berperang, kita yang tak pergi perang belajar agama, boleh ajar mereka juga. Dalam ayat ini nak menunjukkan bahawasanya dalam Islam dua-dua golongan penting. Tentera penting, orang agama pun pendidik ilmu agama pun penting juga. Sebab kalau semua manusia sibuk perang je, bila masa nak menyebarkan ilmu agama? Bila masa nak menyebarkan ilmu agama? Sebab tu dalam sebuah hadis, riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Imam Abu Nuaim, Nabi SAW bersabda, aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wal jihad. Orang yang paling tinggi darjatnya selepas darjat kenabian ialah ahli ilmu dan ahli jihad. Ahli ilmu dan ahli jihad. Itu kata-kata Nabi SAW. Amma ahlul ilmi fadallun nasi ala ma ja'at bihi rusul. Adapun ahlul ilmi, kenapa darjat mereka tinggi? Kerana mereka dapat menunjukkan kepada orang ramai apa yang dibawa oleh para rasul. Wa amma ahlul jihad fajahadu bi asyafihim ala ma ja'a bihi rusul. Adapun ahli jihad, maka mereka menggunakan senjata-senjata mereka untuk mempertahankan apa yang dibawa oleh rasul. Sebab tu zaman Nabi, sahabat-sahabat yang sibuk dengan ilmu, Zaid bin Sabit, Ibnu Abbas, tu semua sahabat-sahabat yang pakar ilmu ni.
Walaupun mereka tak ditakdirkan jadi khalifah setelah kewafatan Nabi, tapi mereka menjadi rujukan bagi khalifah-khalifah. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, bila ada kemusykilan agama, rujuk sahabat-sahabat. Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit. Mereka walaupun mereka ahli ilmu, bila sampai time perang, mereka keluar juga pergi perang. Okey, bila habis peperangan, mereka belajar agama. Jadi ayat ini nak beritahu dalam agama Islam ada tugas masing-masing. Tentera. Belajar agama. Tapi bila sampai masanya peperangan perlu diutamakan, maka orang yang terlibat dalam agama pun jangan kata, aku ustaz, aku tak pergi, tak apa. Aku ustaz, aku ustaz, aku ngaji, tak pergi, tak apa. Tak. Bila sampai masa yang memerlukan semua perlu keluar pergi perang, maka semua kena keluar pergi berperang. Pertama, Allah nak kata dalam agama Islam, ilmu penting, perang pun penting. Bila sampai masanya, masing-masing ada tugas masing-masing. Tetapi bila sampai seruan perang, ayat ni kita kata, perintah pertama, jangan pergi semua. Ayat 122 ni. Kemudian, ayat yang dibaca oleh Puan Inun, dua ayat yang kita refer tadi, dua ayat tu lebih besar berbanding ayat ni. Ayat ni nak beritahu, bila suasana perang yang tak wajib pergi semua, jangan pergi semua. Yang duduk kat sini tak pergi perang, belajar agama. Tapi, bila sampai seruan yang kata kena pergi semua, maka ayat ni kita tak pakai. Bila sampai seruan yang ayat 41 dengan ayat 120 ni, semua wajib pergi, maka ayat ni kita tak pakai. Baik, walau bagaimanapun, masing-masing jangan pandang rendah pada golongan yang lain. Kita pun belajar kelebihan menuntut ilmu, kita berkata, menuntut ilmu lagi besar pada berjihad. Orang berjihad, dia pun belajar mengenai kelebihan-kelebihan jihad, dia pun kata, orang berjihad lagi besar pada menuntut ilmu. Tak boleh. Kedua-duanya penting. Walaupun kita nak menyampaikan kepada orang pentingnya mata, dalam masa yang sama kita tak boleh memperkecilkan fungsi tangan. Jelas Pentingnya jihad, dalam masa yang sama kita tak boleh memperkecilkan fungsi belajar agama. Okey, pentingnya berdakwah, ajak manusia pada Allah, ajak manusia pada amal agama. Penting tak? Penting. Dalam masa yang sama, kita tak boleh mengecilkan orang-orang tasawuf, orang-orang yang menyucikan diri, orang-orang belajar agama. Saya cakap macam ni kenapa? Kerana ada orang yang sibuk berdakwah. Dia rasa dia seorang je berdakwah, contoh. Lalu dia pun condemn ustaz-ustaz. Apa ustaz-ustaz ni? Ngajar. Dakwah tak buat pun. Ya, dua-dua penting. Belajar penting, mengajar penting, dakwah penting. Bila kita telah terlibat dengan salah satu, kita jangan memperkecilkan orang lain. Dalam pasukan bola sepak, antara goalkeeper penting, striker penting, back penting, pertahanan penting. Boleh tak kita kata dalam bola sepak tu striker je penting untuk jaringkan gol. Tapi kalau striker seorang ada, pemain pertahanan tak ada, goalkeeper tak ada, kalah juga tim tu. Samalah juga Islam ni terbentuk bukan semata-mata kerana jihad, bukan semata-mata kerana orang belajar agama, tapi kerana campur aduk, kerana bersatunya mereka dalam menegakkan agama Islam tanpa memperkecilkan pihak satu lagi, maka itulah kekuatan agama Islam. Okey, baik, seterusnya ayat baru pula, muka surat baru, muka surat terakhir surat Taubah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuha, wahai allazina, orang-orang yang amanu, beriman. Qatilu, perangilah. Qatilu, perangilah. Okey. Allazina, orang-orang yang. Allazina, orang-orang yang. Yalunakum, sekitar kamu. Yalunakum terjemah sekitar kamu. They are nearer to you. They are nearer to you. Yalunakum, sekitar kamu. Min daripada. Okay. Al-kuffar, orang-orang kafir. Al-kuffar, orang-orang kafir. Dan liyajidu, hendaklah mereka menemui. Yajidu ni berasal pada perkataan wujud. Apa terjemah wujud? Ada. Maksudnya hendaklah mereka rasa ada. Itu maksudnya hendaklah mereka menemui. Liyajidu, hendaklah mereka menemui. Fikum, pada kamu. Ghilzah, kekerasan.
harshness. Untuk terjemah harshness. Okey. Wah dan i'lamu ketahuilah. Okey. Anna bahawasanya Allah ma'a bersama al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Okey, baik. Kapten terjemahkan boleh? Kapten Haji Abdul Latif terjemahkan ayat 1, 2, 3 ni. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang yang sekalian kamu, sekitar kamu daripada orang-orang kafir. Dan hendaklah mereka menemui kepada kamu kekerasan. Dan ketahuilah bahawasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Okey, baik. Setelah Allah mengatakan pentingnya dalam sesebuah negara Islam ilmu, pentingnya jihad dalam sesebuah negara Islam, maka Allah Ta'ala nak ajar pada kita, pada sesebuah negara Islam, siapa yang patut mereka perangi dulu. Okey, baik. Allah Ta'ala ajar kita, perangilah orang-orang yang sekitar kamu. Kerana apa? Orang kafir yang paling senang untuk memudaratkan kamu, kafir mana? Kafir yang duduk sekeliling kita lah. Kafir negara jiran, kafir negeri sebelah, kafir kampung sebelah. Mereka itulah orang kafir yang senang memudaratkan kita. Sama ada mereka boleh serang kita direct ataupun mereka bergabung dengan mana-mana kafir lain, lepas tu serang kita pula. Jadi Allah Ta'ala nak ajar kita dalam bab peperangan, siapa yang patut kita serang dulu, peperangi dulu, orang kafir yang ada di sekitar kita. Dan itulah yang Rasulullah SAW buat. Okey, masa Nabi di Madinah, Nabi tawan Yahudi, peperangan Khaybar lawan orang Yahudi. Kemudian tahun 8 Hijrah, tawan kota Mekah. Kemudian dalam masa yang sama, Nabi tawan Yaman, Taif, Yamamah, itu semua sekitar Mekah Madinah itu. Zaman Rasulullah perang Tabuk tak jadi. Zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang-orang Islam telah berperang dengan orang-orang Rom di mana? Yarmouk kat Jordan. Maka orang Islam telah memenangi peperangan tersebut. Zaman Abu Bakar juga orang Islam lawan dengan orang Parsi, menang dengan orang Parsi. Jadi setelah zaman Rasulullah SAW wafat, Islam mula dikembangkan lagi. Masa ayat ni turun, Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, siapakah yang Allah maksudkan dengan orang-orang di sekitar kamu ni? Maka Nabi jawab orang-orang Rom. Kerana di zaman Nabi SAW, orang-orang Yahudi, musyrikin Mekah, Taif, Yaman, Yamamah, semua telah ditawan oleh orang Islam. Maka setelah Jazirah Arab kebanyakannya ditawan oleh orang Islam, maka ayat ini turun. Sayyidina Umar tanya, siapa? Nabi kata orang-orang Rom. Semasa zaman Nabi SAW, Rom masih belum dapat ditawan, tetapi berjaya ditawan pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada zaman Sayyidina Umar kemuncak Islam. Masa tu orang-orang Timur Barat semua menyerah diri pada agama Islam. Kemudian datang generasi seterusnya, setelah banyak negara dikuasai oleh orang Islam, maka orang Islam masa tu telah lupa daratan. Berlaku rebut kuasa, ayah dengan anak, anak dengan ayah. Okey, berlaku perebutan kuasa, masing-masing gila rebut kuasa. Akhirnya Allah tarik nikmat tersebut sikit demi sedikit. Banyak negara yang asalnya Islam, yang dulunya Islam, sekarang negara tu telah jatuh di tangan orang-orang kafir. Sebentar ya. Okey, baik. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pesan dalam ayat ini, apa tujuan kamu serang mereka? Agar timbul dalam hati mereka perasaan takut pada kamu.
Allah kata, hendaklah mereka menemui pada kamu kekerasan. Kerana apa? Yahudi orang kafir ada dekat dengan kita. Kalau mereka nampak kita, alah lebih kurang je dia ni, tak kuat mana pun, tak hebat mana pun, tak garang mana pun. Bila-bila masa mereka boleh khianati kita. Jadi, sebelum mereka khianati kita, sebelum mereka buat benda tak baik pada kita, kita tunjukkan pada mereka kekuatan kita. Perintah ini turun bila tahu? Perintah ini turun ketika mana Islam telah kuat. Ketika mana Islam telah kuat. Jadi bila Islam telah kuat, maka perintah macam ni senang nak dijalankan. Sekarang negara Islam bukanlah negara yang kuat. Jadi kita zaman sekarang nak amalkan ayat ni susah. Nak amalkan Islam. Zaman Islam telah kuat, maka Allah suruh tunjuk pada semua orang-orang dekat negara Islam, jangan sewenang-wenang nak memandang enteng pada negara Islam. Okey, baik. Inilah sifat para sahabat. Sesama Islam, mereka lembut, kasih sayang. Tetapi dengan orang-orang kafir, mereka garang, mereka tegas. Tengok surah, boleh tak buka surah Al-Fat? Okey. Tolong baca boleh? Surah Al-Fat, Puan Hajah Haliza Hasan boleh tak? Muka surat 515 ayat 29. Ada tak Puan Hajah Haliza? Okey, baik. Karam ada Karam? Karam boleh tolong baca tak Karam? Adik-adik. Page 515 ayat 29. Baca sikit je. Okey. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan baginda bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Namun berkasih sayang sesama mereka. Okey, cukup Karam. Terima kasih. Apa Allah kata? Nabi Muhammad Rasulullah dan orang-orang bersama Nabi, sahabat-sahabat, mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Dengan orang-orang kafir mereka tegas, keras. Tapi dengan orang Islam mereka berkasih sayang, lembut. Tapi apa berlaku hari ini? Orang Islam, dengan orang Islam tegas, ambil tindakan. Dengan orang-orang kafir, tak apalah, biarlah, tak apalah, biarlah, nak jaga hati konon-konon, nak jaga kerusi politik konon-konon, biarlah. Okey, baik. Sekejap Okey, baik, maaf Okey. Kemudian hujung ayat ini Allah Taala kata, ketahuilah bahawasanya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Apa maksud takwa? Kenapa Allah kaitkan takwa dengan hujung ayat ini? Kerana walaupun Allah suruh serang, perangi, jangan lupa takwa. Apa makna jangan lupa takwa? Janganlah kerana kamu sekarang negara yang sudah kuat, yang sudah menguasai banyak negara-negara, kamu mengabaikan perintah Allah dalam peperangan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu semasa dia hantar tentera-tentera, apa nasihat dia? Jangan hancurkan tempat-tempat ibadat mereka. Jangan bunuh wanita, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang-orang tua yang dah tak larat, yang dah uzur. Jadi walaupun Allah suruh perang, tetapi adab-adab dalam peperangan masih kena jaga. Jangan buat benda tak elok. Dan yang saya lupa nak beritahu, dalam peperangan pun, ini bukanlah bermakna terus suruh perang. Ayat ini Allah turunkan setelah Nabi dengan sahabat-sahabat dah berdakwah kepada orang-orang sekeliling Mekah Madinah. Ayat ni turun di akhir-akhir. Surah ni antara surah-surah yang akhir turun. Jadi ayat ni turun setelah Nabi dengan sahabat-sahabat dah banyak kali berdakwah kepada orang-orang sekitar Mekah Madinah. Setelah berdakwah, suruh mereka bayar jizyah, mereka tak nak bayar, barulah perangi mereka.
Jadi kita zaman sekarang jangan terus guna ayat ni, jom serang negara kafir tu. Jom serang negara kafir ni. Jom kita tawan negara kafir tu. Salah. Kita guna ayat ni sebelum kita dakwah. Ingat setiap perintah perang turun setelah berlaku seruan, satu. Yang kedua, minta mereka bayar jizyah. Kalau mereka tak nak beriman, mereka bayar jizyah, okey. Mereka boleh hidup sebagai kafir zimmi. Tapi kalau mereka ajak beriman tak nak, bayar jizyah pun tak nak, masa tu barulah perangi mereka. Kemudian Allah Ta'ala kata takwa dalam ayat ini, peperangan yang berasaskan takwa, peperangan itulah yang diredai Allah. Kalau tengok orang-orang kafir ketika mana mereka menyerang negara Islam, kanak-kanak mereka bunuh, wanita mereka bunuh, bahkan mereka buat benda tak baik pada wanita-wanita kat negara tersebut, tempat ibadat mereka hancurkan. Peperangan sebegitu sekiranya orang Islam tiru buat juga, maka yakinlah peperangan itu bukan peperangan atas dasar takwa. Jadi, peperangan atas dasar takwa adalah peperangan yang pertama ikut step tadi. Dah dakwah, dah suruh mereka bayar cukai, tak nak bayar baru perang. Jadi maksudnya orang yang dia rasa dia baik, dia rasa dia bagus, dia terus pergi serang je mana-mana negara kafir. Contoh, dia terus pergi serang mana-mana negara kafir sebelum ajak mereka pada Islam. Maka yakinlah orang ni bukan perang atas dasar takwa. Orang ni perang atas dasar nafsu. Nak rampas harta kat negara orang, nak memiliki wanita-wanita kat negara tersebut. Itu bukanlah perang atas dasar takwa. Okey, baik, seterusnya. Ayat 124. Wa dan. Okey. Iza apabila ma apa yang, ayat baru, ayat 124. Ma apa yang unzilat diturunkan, suratun sesuatu surah. Satu surah. Cuma suratun ni tidak ada alif lam, memberi makna any surah. Suratun satu surah. Okey. Fa maka minhum di kalangan mereka, iaitu di kalangan orang-orang munafik. Minhum di kalangan mereka, okey. Man orang yang yaqulu berkata, okey. Ayyukum siapakah di kalangan kamu, okey. Zadathu bertambah kepadanya, okey. Terjemah zadat bertambah, hu kepadanya, okey. Hazihi oleh surah ini, ini, terjemah hazihi ini. Maksud ini ialah oleh surah ini, okey. Maksud hazihi ialah oleh surah ini, imanan, keimanan. Okey. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Hazar Bibi, boleh terjemah Puan Hazar Bibi ayat kita sekarang 124. Dan apabila apa yang diturunkan satu surah, maka di kalangan mereka orang yang berkata, siapakah di kalangan kamu bertambah kepadanya oleh surah ini keimanan. Okey, baik. Allah Subhanahu wa taala sambung menceritakan dalam surah Taubah ni ciri-ciri munafik. Ciri-ciri munafik ialah sepatutnya orang yang beriman bila turun surah baru, ayat baru, bertambah ilmu, bertambah iman. Tetapi orang munafik bila turun surah baru, bila turun ayat baru, mereka ejek, perli. Ni perli, dipanggil perli. Okey? Mereka ucapkannya dengan nada perli. Okey? Bila turun surah baru, mereka pun sambat pandang sama-sama munafik. Bertambah tak iman kau? Bertambah tak iman kau? Kau bertambah iman tak? Kau bertambah iman tak? Itu maksud kata-kata ni. Jadi mereka menggunakan kata-kata ni niat perli. Kalau kita tanya dengan penuh penghayatan, kawan kita lepas dengar ceramah, lepas dengar motivasi, ada rasa bertambah iman tak? Ada rasa bertambah takwa pada Allah tak? Ada. Kalau tanya macam tu, baguslah. Okey, kita pergi program motivasi, camp motivasi solat. Kita pun balik-balik tanya, macam mana awak ada rasa bertambah, awak ada rasa tak nak jaga solat lebih lagi, nak tambahkan solat-solat sunat lagi? Ada.
Kalau tanya jawab macam tu, itu tak ada masalah. Itu niat yang bagus. Ini tak, mereka tanya dengan nada perli. Tambah iman tak? Surah baru turun tambah iman tak? Ini ciri-ciri orang munafik. Okey? Mereka menanyakan soalan dengan nada perli. Okey, dengan nada nak mengejek. Seterusnya, fa maka amma adapun allazina orang-orang yang amanu beriman fa maka zadatuhum bertambah kepada mereka imanan wa dan hum mereka yastabshirun bergembira. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Rohaya boleh? Puan Rohaya Mama Syuaib terjemahkan boleh ayat kita sikit lagi ni? Boleh. Maka adapun orang-orang yang beriman, maka bertambah kepada mereka keimanan dan mereka bergembira. Okey. Orang-orang beriman, bila turun surah baru, bila turun ayat baru, bila turun perintah baru, maka semua ayat-ayat baru ataupun surah baru itu menambahkan keimanan bagi mereka. Semakin bertambah iman mereka. Jadi ayat ini dalil. Imam Bukhari kalau kita baca Sahih Bukhari, antara tajuk-tajuk awal ialah al-iman yazdas wa yankus. Iman tu bertambah dan berkurang. Tajuk Imam Bukhari buat dalam kitabnya Sahih Bukhari, tajuk antara awal-awal dalam Sahih Bukhari, iman bertambah dan berkurang. Antara dalilnya ayat ni. Imam Bukhari letakkan dalil ayat ni. Adapun orang beriman, bila dengar ayat Quran, bila dengar surah baru, bila dengar pelajaran baru daripada Al-Quran, bertambah iman mereka, satu. Yang kedua, yastabshirun, mereka gembira. Setiap kali dengar ayat baru, dengar hadis baru, dengar pelajaran baru, dengar pengajian baru, mereka bergembira. Okey, baik, bab tambah iman. Awal-awal surah Al-Anfal, kita dah bincang beberapa bulan lepas. Tengok muka surat 177. Tolong baca Tuan Haji Mawardi boleh? Page 177. Okey. Ayat nombor 2. Sama macam ayat kita sekarang. Muka surat 177 ayat 2. Surah Al-Anfal. 177. Okey, 17 muka surat 177 saya. Ayat nombor 2. 177 ayat 2, betul. Okey. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertakwa. Okey. Bertawakal. Bertawakal. Okey. Apa ciri orang beriman? Bila dia sebut nama Allah, gemetar hati. Bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, semakin bertambah iman mereka. Jadi ciri orang yang kuat iman, ciri orang yang tinggi imannya di sisi Allah ialah orang yang bila dengar ayat baru, bila dengar pengajian baru, bila dapat belajar surah baru, bertambah iman. Masuk bertambah iman, apa tanda dia? Makin semangat nak beramal. Makin semangat nak tinggalkan dosa maksiat. Makin gairah nak tambah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok sahabat-sahabat kita, okey, banyak yang saya kenal. Asalnya seminggu satu kelas pengajian agama. Seminggu, mula-mula dia masuk kelas seminggu sekali je. Seminggu sekali kelas pengajian agama. Lama-lama seminggu jadi 2 kali. Lepas masuk kelas ustaz ni, join kelas ustazah tu pula. Join kat masjid tu pula. Join kelas pengajian kat surau sana pula. Join pengajian kat masjid jauh sikit. Daripada seminggu satu kelas, bertambah beranak jadi kelas kedua, beranak jadi kelas ketiga. Apa maksudnya? Kerana iman Allah Ta'ala tambah pada diri dia. Bila join, asalnya dia belajar dengan ustaz kat surau dekat rumah dia je. Tapi kerana istiqamah dia duduk, niat dia ikhlas kerana Allah, pengajian yang dia dengar di samping masuk telinga,
masuk juga keimanan dalam hati dia. Bertambah iman tu. Iman yang bertambah ni macam handset kita cas bateri. Handset kita cas bateri, lagi penuh bateri handset, lagi banyak kita boleh guna. Nak ambil gambar, nak tengok YouTube, nak buat macam-macam boleh guna. Tapi handset, bila baterinya lemah, dah keluar warna merah kat bateri, nak call cakap 10 minit, pak terus mati dah. Masih lagi boleh call, masih lagi boleh tengok YouTube, tapi tidak boleh dalam tempoh yang lama. Macam itulah iman. Orang Islam, bila ada iman sikit, mampulah nak buat ibadat, tapi sikit. Bila imannya tinggi, imannya kuat, maka banyak ibadat-ibadat, bukan saja yang wajib, yang sunat-sunat semua dia boleh buat. Jadi sebab tu kita tengok kawan-kawan kita yang rajin join kelas agama ni, kelas agama dia daripada 1 kelas jadi 2 kelas, jadi 3 kelas, jadi 4 kelas, kadang-kadang seminggu 5 kelas. Dia sibuk bekerja. Tapi dalam masa seminggu ada 5 kelas pengajian agama. Kita yang orang ustaz-ustaz dia pun kagum tengok, Masya Allah. Bukan belajar dengan satu ustaz lah. Maksudnya dengan ustaz tu, dengan ustaz ni, dengan ustazah tu, dengan ustazah ni. Kerana apa? Kesan pengajian agama dia, iman meningkat. Itu satu. Yang kedua, yastabshirun. Mereka gembira, seronok. Sebagaimana budak-budak muda kalau buka YouTube, contoh, suka tengok lagu baru, filem baru, movie terbaru. Tapi orang yang Allah bagi dia kemanisan iman, dia pantang ada masa lapang. Kita ni bila ada masa lapang, kita akan buat apa? Kita akan buat benda yang menggembirakan kita. Contoh orang dah ada anak, dia main dengan anak-anak kecil. Orang suka mancing, pantang ada masa lapang, terus pergi mancing. Orang suka main bowling, main golf. Pantang ada masa lapang, terus pergi main bowling, main golf. Jadi orang yang gembira dengan Al-Quran, orang yang seronok dengan Al-Quran ialah orang yang pantang ada masa lapang, mesti nak cari Quran. Mesti nak cari benda-benda berkaitan dengan Al-Quran. Okey, kelas tak ada, ustaz tak ada, maka masa lapang ada. Apa dia guna? Buka YouTube ustaz-ustaz yang dia suka. Buka pengajian YouTube ustazah-ustazah yang dia suka. Tengok TV Al-Hijrah pukul 11.30 mesti ustaz ni mengajar tajuk ni. Akan tengok. Jadi tanda orang beriman, kuat iman dia, pertama bila dengar mana-mana ayat Quran, dia akan bertambah iman dia. Sambil bertambah ilmu, ilmu pun bertambah. Yang kedua, mereka suka dengar perkara-perkara yang ada kaitan dengan Al-Quran. Tak kisah kat TV ke, kat YouTube ke, kat telefon ke, kat surau sebelah ke, kat mana-mana ada pengajian yang ada kaitan dengan Al-Quran, dia suka dengar. Jadi kalau kita jenis orang yang ada masa lapang, nak buat benda tu dulu, benda ni dulu, last kali baru Quran, baru fikir nak cari Quran kalau ada masa lapang, itu tanda iman kita lemah. Suka juga baca Quran, tapi lepas benda lain lah. Lepas buat benda lain dulu, ada masa lebih, baru nak baca Quran. Tak, orang yang minat, orang yang suka, dia akan korbankan masa. Orang pergi mancing seminggu kat laut tu, sewa bot, dia tak kerja ke? Dia tak kerja ke? Dia kerja. Dia tak ada anak isteri, ada anak isteri. Tapi kerana minat, hobi, boleh minta cuti seminggu, bayar duit mahal-mahal, pergi mancing seminggu kat laut. Contoh, tak haram pun, tak berdosa pun, silakanlah. Sebab apa? Sebab minat. Macam itulah juga orang yang dah bergembira dengan Al-Quran, dia sibuk kerja pun, dia tetap cari masa untuk melibatkan diri dengan Al-Quran. Jadi kita jangan cek orang lain lah. Cek diri kita sendiri. Aku ni gembira tak? Okey, dengan pengajian Al-Quran. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, saya rasa orang gembira sebab bagi masa sejam 45 minit, sejam, kadang-kadang 2 jam, bukan semua orang boleh buat. Bukan semua orang mampu nak bagi masa untuk dengar pengajian Al-Quran sejam lebih, 2 jam. Tak semua orang mampu. Okey, nak dengar sejam, kalau tidur sejam lagi seronok. Sejam ni kalau tengok movie, Masya Allah, boleh habis satu movie. Contoh, tapi orang yang Allah bagi kemanisan iman, mereka bergembira mendengar perkara-perkara yang ada kaitan dengan Al-Quran. Kesian dengan orang yang seminggu dalam hidup dia. Kita mungkin ada ahli keluarga, ataupun kawan-kawan baik yang mana dalam hidup dia seminggu tu tidak terlibat langsung dengan Al-Quran. Tak ada kelas mengaji langsung, tak ada kelas tajwid langsung, tak ada kelas tafsir langsung, tak ada kelas tadabbur langsung. Jadi kalau seminggu tu tak ada kaitan langsung Quran, rugi kan? Rugi. Sedangkan Quran tu Allah kata apa? Syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun rahmatun. Quran tu syifa, Quran tu rahmat. Bagaimana hidupnya seorang yang tanpa syifa, tanpa rahmat? Na'udzubillah. Kita Allah dah pilih, alhamdulillah. Ajak lagi orang untuk terlibat dengan Al-Quran. Okey, baik, seterusnya. Wah dan
Ayat baru pula. Ni orang munafik. Wa dan amma adapun. Amma adapun. Allazina orang-orang yang. Allazina orang-orang yang. Fi dalam. Qulubihim hati-hati mereka. Okey, qulubihim hati-hati mereka. Maradun penyakit. Maradun penyakit. Okey. Fa maka zadathum bertambah kepada mereka. Zadathum bertambah kepada mereka. Okey. Rijsan. Okey, keraguan. Rijsan keraguan. Rijsan ni pun penyakit juga sebenarnya. Rijsan keraguan. Ila kepada Rijsan tadi kita terjemahkan rijsan keraguan tambah dalam braket yang baru. Bertambah kepada mereka keraguan yang baru. Okey, dalam braket yang baru itulah. Ila kepada rijsihim keraguan mereka. Rijsihim keraguan mereka dalam braket tulis yang telah sedia ada. Dalam braket tulis yang telah sedia ada. Okey. Wah dan matu mereka mati. Matu mereka mati. Sedangkan mereka hum mereka, maafkan saya. Wahum sedangkan mereka kafirun orang-orang yang kafir. Kafirun orang-orang yang kafir. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Nur Zihan Hashim, terjemahkan boleh Puan Nur Zihan ayat kita sekarang. Okey, boleh Ustaz. Dan ada pun orang-orang yang dalam hati-hati mereka penyakit, maka bertambah kepada mereka keraguan yang baru kepada keraguan mereka yang telah sedia ada, dan mereka mati sedangkan mereka orang-orang yang kafir. Kesian sangat. Sepatutnya bila turun surah baru, orang Yahudi, orang musyrikin tak termasuk. Sebab Yahudi musyrikin mereka tak ingin pun nak dengar surah baru daripada Nabi. Yahudi musyrikin mereka tak ingin, tak terliur nak dengar surah baru daripada Nabi. Orang munafik duduk dengan Nabi. Semayang belakang Nabi. Okey, duduk majlis Nabi. Tetapi setiap kali dengar ayat baru daripada Nabi, dengar surah baru daripada Nabi, bertambah ragu hati mereka setelah keraguan yang telah ada. Sebelum ni keraguan 40%. Biasa kita ragu dalam ilmu agama, betul kan? Kita ragu dalam masalah tu, ragu dalam masalah ni. Jadi kita banyak datang kelas agama, oh ni bab takdir rupanya, ini maksud takdir rupanya, ini kepentingan ikut mazhab rupanya. Bila kita banyak dengar pengajian agama, keraguan, kemusykilan kita akan hilang. Tapi amat malang bagi orang munafik, duduk dengan Nabi, banyak dengar ayat-ayat baru pada Nabi, banyak dengar hadis-hadis direct daripada Nabi. Tetapi ayat baru dan hadis baru tu bukan sekadar tak menambah iman. Kalau tak menambah iman daripada ayat baru, surah baru, iman tu statik. Tak meningkat, tak menurun. Okey lagi lah. Dengar surah baru, dengar ceramah baru, iman tak meningkat, tak menurun. Kita consider masih lagi okey. Tetapi mereka ni, Al-Quran yang sepatut jadi penyembuh menjadi sebab mereka makin ragu, mereka makin tak percaya, mereka makin jauh daripada Al-Quran. Okey? Sama macam orang Yahudi juga. Setiap kali turun ayat baru, bertambah degil, bertambah ingkar. Bertambah degil, bertambah ingkar. Tengok muka surat, kita dah lalu sebenarnya. Muka surat 119. Okey, 119. Ayat 68. Tolong baca Puan Rafiah balik. Puan Rafiah Muhammad Saleh, tolong baca. Puan Rafiah ada? Puan Rafiah Muhammad Saleh ada tak? Okey, baik. Puan Wan Nur Aini. Boleh tolong baca tak Puan Wan Nur Aini? Boleh. Ayat 68. 68 ya. Ya. Katakanlah wahai ahli kitab, kamu tidak dikira mempunyai sesuatu agama sehingga kamu tegakkan ajaran kitab-kitab Taurat dan Injil yang membawa kamu percaya kepada Nabi Muhammad. Dan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, iaitu Al-Quran.
Dan demi sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dari Tuhanmu itu akan menambahkan kederhakaan dan kekufuran kepada kebanyakan mereka. Okey, cukup Puan. Oleh itu, Okey, terima kasih Puan. Demi sesungguhnya apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran tu, akan menyebabkan mereka bertambah kufur, bertambah derhaka. Sangat-sangat nasib malang. Sepatutnya pergi hantar belajar sekolah agama, jadi makin baik, jadi makin berjuruh, jadi makin berbudi pekerti. Sangat malang orang macam ni dihantar sekolah agama, makin degil, makin nakal, makin jahat. Jadi kat mana lagi tempat nak suruh dia jadi baik? Kat mana lagi tempat nak suruh dia jadi baik? Sepatutnya bila pergi haji, pergi umrah, duduk depan Kaabah tu makin insaf. Okey, balik-balik jadi makin takwa, balik-balik jadi makin dekat dengan Allah, jadi makin baik dengan mak ayah. Tapi amat malam pergi haji, pergi umrah, tengok Kaabah, balik-balik jadi makin teruk lagi. Allah, kalau kita mak ayah tak tahu nak macam mana dah. Contohlah. Samalah juga orang munafik, orang Yahudi. Sepatutnya Quran tu syifa kan? Allah kata Quran syifa. Kalau Quran tu syifa, okey, sepatutnya bila makin dengar Quran, makin belajar Quran pada Nabi, makin hilang penyakit hati, makin hilang keraguan. Tengok Allah kata Quran syifa, surah Yunus. Kita minggu depan masuk surah Yunus insya-Allah. Muka surat 215. Puan Rosnah Husin tolong baca boleh Puan Rosnah Husin. Muka surat 215 ayat 57. 125 kejap ya. 215 215 sorry. 215 ayat 57. Okay, bismillahirrahmanirrahim. 215 ayat 57. Ya, betul. Okay. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pengajaran iaitu Al-Quran daripada Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Wahai manusia, Allah kata, sesungguhnya telah datang pada kamu pengajaran daripada Tuhan kamu dan syifa bagi apa yang ada dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Jadi, Quran tu pertama mau'izah, yang kedua syifa. Penyembuh bagi hati. Sepatutnya makin banyak makan ubat, makin sembuh. Makin banyak makan ubat, makin sembuh. Tapi dia ni, okey, makin banyak makan ubat, makin bertambah penyakit. Itulah nasib malang bagi orang-orang. Itulah nasib malang bagi orang-orang munafik. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, okey, Al-Quran ni, dia sama je, ayat yang sama, surah yang sama. Tetapi dia memberi kesan kepada hati yang berbeza. Oleh kerana hati itu berbeza, maka hasilnya pun berbeza. Oleh kerana hati itu berbeza, maka kesannya berbeza. Air Zam-Zam. Kita buat balik air Zam-Zam daripada Mekah. Betul kan? Buat balik air Zam-Zam daripada Mekah. Air itu air yang sama. Masa kita nak tuang dalam cawan-cawan kawan kita, ada kawan kita yang guna cawan bersih. Ada kawan kita yang cawan sebelum ni dia minum Nescafe. Cawan tu dia minum Nescafe. Lepas tu tak basuh. Cawan minum Nescafe, betul kan? Adalah kesan Nescafe kat cawan tu tak basuh. Ada kawan yang sebelum ni dia minum air bandung. Minum air bandung. Dia minum air bandung, cawan tu dia tak basuh. Ada cawan-cawan yang 2 hari lepas dia minum Milo, 2 hari lepas dia minum Milo, dia tak basuh cawan. Jadi ada 4 cawan. Cawan bersih, cawan makan minum Nescafe, cawan lepas minum air bandung, cawan yang sebelum ni dia guna buat air Milo, tak basuh. Jadi bila air Zam-Zam dituang dalam setiap cawan, maka orang pertama air dia bersih, alhamdulillah. Orang kedua kata, kenapa air saya kelabu-kelabu? Orang ketiga kata, kenapa air saya merah-merah sikit? Orang keempat kata, kenapa air saya nampak gelap sikit? Orang kelima mungkin sebelum ni dia guna cawan tu buat Maggi. Cawan masak Maggi. Kuah Maggi berminyak kan? Dia tak basuh cawan tu. Orang kelima tuang air Zam-Zam dalam cawan dia. Kenapa air dalam cawan saya berminyak? Boleh tak salahkan air Zam-Zam tu? Tak. Air Zam-Zam yang sama. Dituang daripada bekas yang sama. Ambil daripada telaga Zam-Zam, original punya. Tetapi, air tu memberi kesan yang berbeza kerana cawan tu berbeza kondisi dia.
berbeza keadaan dia, maka kesan pun berbezalah. Sama juga Quran, surah yang sama, ayat yang sama, bacaan yang sama. Tapi kenapa bila datang pada seseorang, kesan berbeza? Ada orang makin elok, ada orang makin jahat. Ada orang steady, tak berubah. Okey, maintain macam itulah dia. Dengar Quran tak dengar Quran sama saja. Jadi bukan salah ayat Quran tu, salah hati kita tu. Mungkin hati minum Nescafe tak basuh. Okey, hati makan Maggi tak basuh. Tak cuci bersih. Sebab tu dalam bab ilmu agama, untuk pastikan Al-Quran benar-benar memberi kesan, hati kena bersih dulu. Doktor dia bagi makan ubat, ada patah larang. Okay, makan ubat ni, tapi jangan minum Nescafe, jangan minum kafein, jangan minum kopi 2 jam sebelum dengan 2 jam selepas. Ubat ni lepas makan, contohlah, saya bukan doktor, ni contoh. Lepas makan, 2 jam lepas tu barulah boleh makan benda-benda yang ada kafein. Dia makan ubat dalam masa yang sama, minum Nescafe terus, minum kopi terus. Contoh. Maka ubat tu tak beri kesan pada dia. Samalah juga Al-Quran ni, baik, bagus. Cuma oleh kerana hati kita banyak tengok maksiat, sambil belajar Quran, sambil seronok tengok maksiat, pagi belajar Quran, malam tengok maksiat, na'udzubillah min zalik. Maka Quran ni bukan bertambahkan keimanan, bertambah mudarat lagi. Allah sebut dalam surah Baqarah, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan sebab Quran, ramai orang makin mendapat hidayah. Dengan sebab Al-Quran, ramai orang jadi sesat. Tengok muka surat 5 ayat 26. Muka surat 5 ayat 26. Tolong baca terjemahan dia. Tuan Haji Tunai boleh? Tuan Haji Tunai. Page 5 ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang yang beriman, mereka tahu bahawa itu kebenaran dari Tuhan. Tapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu hanya banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Okey, Allah buat analogi dalam Quran. Dalam Quran, Allah buat analogi dalam surah Al-Hajj mengenai lalat. Lalat. Maka orang munafik kata, orang Yahudi munafik kata, apanya Quran cerita pasal lalat? Quran tapi cerita pasal lalat. Macam cerita dong yang budak-budak cerita pasal lalat. Allah Ta'ala kata, Allah bagi analogi dengan lalat tu. Bahkan bukan setakat lalat, Allah boleh bagi analogi dengan nyamuk pun. Ataupun binatang lagi kecil pada nyamuk, Allah bagi analogi. Maka orang beriman tahu, itu benar analogi pada Allah untuk bagi kita faham Quran. Adapun orang-orang yang rosak hati dia kata, Quran ni tak betul ni, cerita pasal lalat, pasal nyamuk. Maka Allah Ta'ala kata, dengan analogi Quran tu, lalat ke nyamuk ke, ada orang makin bertambah hidayah. Tapi dengan analogi yang sama, ada orang bertambah kufur pada Allah, bertambah kufur pada Al-Quran. Oleh kerana itu, kita minta pada Allah agar Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ialah makin banyak belajar, makin banyak amal. Ilmu yang tak bermanfaat ialah bertambahnya ilmu, tapi amal tak bertambah, yang bertambah dosa maksiat. Makin banyak belajar agama, maksiat tak kurang pun, amal tak bertambah pun. Itu yang kita risaukan. Takut-takut kita sama macam munafik. Orang munafik ni nasib malang lagi. Mereka duduk dengan Nabi, dengar Quran live pada mulut Nabi, dengar hadis live pada mulut Nabi. Tapi malang sekali. Wa matu wa hum kafirun. Mereka mati sedang mereka orang-orang yang kafir. Mereka inilah orang yang paling teruk sekali. Sebab tu, dalam surah Nisa Allah kata apa tahu? Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik duduk kat bawah sekali dalam api neraka. Dialah yang paling teruk, paling seksa, paling azab lagi. Kenapa? Dia ada peluang untuk jadi manusia yang terbaik, tapi dia tetap memilih nak jadi manusia yang paling jahat. Sebab tu mereka kena azab paling teruk dalam neraka Allah. Seterusnya, ayat 126. Adakah, okey, wa dan. Adakah, wa dan. La tidak. La tidak. Yarawna mereka melihat. Yarawna mereka melihat. Orang munafik ya, yarawna mereka melihat. Annahum bahawasanya mereka. Annahum bahawasanya mereka. Okey. Yuftanuna diuji. Perkataan yuftanun berasal pada perkataan apa tahu? Fitnah. Fitnah tu ujian. Jadi yuftanuna diuji.
fi pada kulli setiap amin tahun maratan sekali. Maratan sekali. Awak dah pergi umrah dah berapa kali? Sekali. Sebut macam mana bahasa Arab? Marrah, sekali. Ataupun marrataini, dua kali. Marrataini, dua kali. Okey. Summa kemudian la tidak. Okey. Yatubuna mereka bertaubat. Wa dan la tidak hum mereka yazakkarun mengambil pengajaran. Okey, baik, terjemahkan dia ayat ni. Puan Masyitah terjemah boleh, Puan Masyitah, ayat 125 ni. 126. Adakah dan tidak mereka melihat bahawasanya mereka diuji pada setiap tahun sekali ataupun dua kali, kemudian tidak mereka bertaubat dan tidak mereka mengambil pengajaran. Okey. Allah Ta'ala cakap dengan jelas pada orang munafik. Mereka tak fikir ke? Yang mereka tu setiap tahun diuji oleh Allah Ta'ala kadang-kadang sekali, kadang-kadang dua kali. Apa makna ujian ni? Menurut Imam Mujahid dan Qatadah, beliau berkata, Allah Ta'ala menguji mereka dengan peperangan dan juga kelaparan. Kadang-kadang dalam setahun, Allah Ta'ala buat mereka join peperangan. Mereka join peperangan dengan orang Islam mulanya. Okey, lalu Allah buat mereka kalah. Contoh dalam peperangan Uhud, mereka join orang Islam. Konon-konon nak dapat harta ghanimah lebih lah. Tengok Allah Ta'ala bagi kalah dalam peperangan. Patutnya dah kalah, taubatlah, insaflah. Tak juga. Bila dah kalah, mereka kalah dalam ujian, tu jadi orang Yahudi yang real punya. Ataupun dalam setahun, Allah Ta'ala buat mereka susah, lapar, tak cukup makanan, tak cukup bekalan. Allah buat mereka berniaga, tak jadi, tak maju. Tujuan Allah uji apa tujuan dia? Tujuan Allah Ta'ala uji mereka, nak suruh mereka kembali pada Islam yang benar. Kita dah lalu buat ujian-ujian ni. Tengok surah Al-A'raf. Okay? Apa tujuan Allah Ta'ala uji? Maksud uji itu adalah Allah bagi kesusahan, kekalahan. Okay? Page 162 ayat 94. 162 ayat 94. Tolong baca Puan Rohana Hashim. Boleh tolong baca tak Puan Rohana Hashim? Puan Rohana Hashim ada? Ada Ustaz, sekejap ya. 162 ayat 94 ya. Ya, betul. Dan kami tidak mengutus seorang Nabi pun kepada sebuah negeri, lalu penduduknya mendustakan Nabi itu. Melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendah diri. Okey. Mana-mana Nabi kami hantar, lalu kaum dia reject Nabi tersebut, apa kami buat? Kami buat dia susah, tak cukup duit, kami bagi dia sakit. Tujuannya ialah agar mereka merendah diri, agar mereka kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang munafik, Allah Ta'ala uji mereka dengan susah. Kadang-kadang kalah dalam peperangan. Kadang-kadang mereka tak cukup duit. Kadang-kadang mereka kebuluran. Baik, ulama bincang. Apa maksud sekali atau dua kali? Okey. Allah menguji manusia. Allah Ta'ala menguji manusia sepanjang masa. Ketika dia ingat, orang yang sedang pun ujian, orang susah pun ujian. Tetapi orang munafik tidak menganggap kesenangan tu ujian. Tengok surah Al-Anbiya. Tengok surah Al-Anbiya. Ni saya nak terangkan maksud sekali atau dua kali. Surah Al-Anbiya, Tuan Haji Syafiq tolong baca boleh? Page 324 ayat 35. Ayat 35. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.
Okey, baik. Kami akan uji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Jadi, Allah Ta'ala sebut sekali atau dua kali ni ialah sebagaimana kita, orang munafik pun Allah uji dengan kesenangan, Allah Ta'ala uji dengan kemewahan. Orang Islam pergi perang, dia join sekali dapat ghanimah. Munafik dapat tak? Dapat juga ghanimah. Sebabkan dia munafik, dia join tentera Islam dalam peperangan. Bila orang Islam dapat harta ghanimah, mereka tetap dapat juga. Jadi dapat harta ghanimah, menang dalam peperangan, dapat tawan satu negara yang baru, negeri yang baru, tu semua ujian juga pada Allah. Cuma orang munafik mereka tidak menganggap itu sebagai satu ujian. Mereka tidak anggap itu sebagai satu ujian. Mereka hanya anggap ujian tu bila kalah dalam peperangan, bila tak cukup duit, bila kebuluran, bila ada family mati, betul baru ujian bagi mereka. Sebab tu Allah Ta'ala kata, mereka tak fikir ke setiap tahun mereka diberi sekali atau dua kali ujian yang mereka tak suka. Betul kan? Kita dalam setahun tak ada family kita mati, duit sentiasa ada, pangkat naik, contoh dalam setahun. Jadi kita rasa kita tak ada masalah pun dalam tahun ni. Sedangkan kita dapat duit selalu, duit sentiasa ada, dapat pangkat naik, itu ujian juga pada Allah. Ingat bukan saja susah tu ujian, senang pun ujian. Bukan saja tanya sakit ujian, tanya sihat pun ujian. Bukan saja tanya kebulu ujian, tanya makanan berlambak ke rumah pun ujian juga. Tu kena ingat, orang mukmin kena ingat. Orang munafik dia tak anggap benda tu ujian. Jadi dia hanya anggap ujian tu bila susah, bila sakit. Jadi dalam setahun, Allah Ta'ala ni tak adalah bagi susah sepanjang tahun pada mereka. Allah Ta'ala bukanlah bagi kebulu sepanjang tahun bagi mereka. Allah Ta'ala bukanlah bagi mereka sakit sepanjang tahun. Sekali atau dua kali sahaja Allah Ta'ala bagi mereka sakit kadang-kadang. Allah Ta'ala bagi mereka kebulu kadang-kadang. Allah Ta'ala bagi mereka kesepitan wang kadang-kadang. Itu maksud ayat ini. Tetapi mereka, walaupun aku dah uji, kalau aku uji mereka dengan kebaikan, kesenangan, kemewahan, mereka tak anggap ujian. Okeylah, aku bagi mereka ujian dengan sakit, sempit, tak cukup duit. Itu pun mereka masih juga tidak bertaubat pada Allah. Itu pun masih lagi belum menjadi cukup sebab untuk mereka kembali pada Allah. Jadi amat malang orang munafik. Orang munafik itu biar dia lah kita. Allah bagi duit cukup, sihat, semua ada. Okey, orang ajak cuti bila-bila je boleh. Jom pergi cuti, jom. Duit sesa ada. Contohlah. Orang ni tak rasa ujian pada Allah, dia pun tinggal agama. Allah sayang dia. Apa Allah buat? Allah uji dia dengan sakit. Allah uji dengan dia bankrupt. Allah uji dengan dia bisnes tak jadi. Sepatutnya dengan ujian ni, dia makin tawajuh pada Allah. Makin dekat dengan Allah. Orang Islam. Tapi na'udzubillah min zalik, dia kena uji kesenangan pun tak ingat Allah. Kena uji dengan kesusahan pun tak ingat Allah. Maka walaupun dia Islam, dia perangai sama macam orang munafik. Okey, baik. Itu satu. Penerangan Huzaifah radhiyallahu anhu pula. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata ayat ini adalah ujian untuk orang-orang munafik ialah setelah mereka mendengar sesuatu yang baru pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat ilmu baru pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang munafik mereka sedang diuji. Allah nak tengok adakah ilmu baru tu mereka sampaikan dengan orang dengan cara yang betul ataupun mereka sembunyikan. Orang munafik bila dengar ayat baru, kita pun sama juga. Bila Allah bagi kita satu ilmu baru, kita diuji. Kita yang fikir, Alhamdulillah dapat ilmu baru hari ni. Setiap ilmu baru Allah bagi pada kita, ujian sebenarnya. Orang yang dapat hafal Quran, dia jangan fikir, Alhamdulillah hafal Quran, ujian sebenarnya. Allah nak tengok Quran kamu hafal tu, pertama kamu amal ke tak? Amal ke tak? Allah nak tengok Quran kamu hafal tu, kamu sentiasa baca ke tak? Yang ketiga, Allah nak tengok kamu menyampaikan ke ataupun tidak menyampaikan. Jadi jangan seronok saja aku hafal Quran, aku hebat. Jangan fikir macam tu saja. Ujian lebih berat pada orang lain. Sama lah ilmu baru kita dapat, Allah nak tengok. Oh, seronok dapat ilmu baru hari ni. Allah nak tengok amal ke tak amal. Sampai kepada orang lain ke tidak. Mengamalkan dengan cara yang betul ataupun tidak. Ujian bagi kita. Orang munafik, mereka dengar hadis ataupun ayat Quran live pada Nabi SAW. Ujian untuk mereka. Munafik ni nak sampaikan, jangan harap nak sampaikan. Apa nak sampaikan? Bukan dia sokong agama Islam pun. Nak amalkan pun, jangan harap dia nak amalkan. Jadi Huzaifah kata, orang munafik diuji sedalam setahun tu sekali ataupun dua kali dengan ilmu yang mereka dapat. Bukan semua munafik duduk dengan belakang Nabi hari-hari. Bukan semua munafik sembahyang belakang Nabi hari-hari.
Orang munafik ini mungkin yang duduk kat luar pada kota Madinah, dalam setahun tu sekali dua kali dia duduk majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mereka duduk majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah nak tengok mereka sampaikan ke ataupun tak menyampaikan. Okey, baik, seterusnya ayat baru pula. Kita 3 ayat lagi. Wa dan iza apabila ma apa yang okey, unzilat diturunkan. Unzilat diturunkan. Suratun satu surah. Suratun satu surah, tidak ada alif lam, memberi makna any surah. Okey. Nazara melihat. Nazara melihat. Okey. Nazara melihat ba'duhum sebahagian mereka. Ba'duhum sebahagian mereka. Okey. Ila kepada ba'din sebahagian yang lain. Ba'din sebahagian yang lain. Okey. Dalam bracket tulis sambil berkata. Terjemah ba'din sebahagian yang lain. Dalam bracket tulis sambil berkata. Okey. Apa mereka kata? Hal adakah yarakum melihat kamu. Yarakum melihat kamu. Okey. Min daripada ahadin seseorang. Ahadin seseorang. Dalam bracket tulis yang beriman. Dalam bracket tulis yang beriman. Okey. Habis. Hal tu, sebelum hal tu kita buat pembuka kata. Ahadin tu penutup kata. Kod dengan angkut. Okey, habislah. Jadi mereka ni bila tengok ayat turun ayat baru, sama-sama munafik cakap sama geng dia. Ada orang Islam tengok kita tak? Ada orang Islam nampak kita tak dalam majlis ni? Summa kemudian insarafu mereka berpaling. Insarafu mereka berpaling. Siapa mereka ni? Mereka ni adalah orang-orang munafik. Insarafu mereka berpaling. Sarafa memalingkan. Sarafa memalingkan. Allahu oleh Allah qulubahum hati-hati mereka. Qulubahum hati-hati mereka. Bi dengan sebab annahum bahawasanya mereka. Annahum bahawasanya mereka kaum la yang tidak yafqahun memahami. Okey, baik. Terjemahkan ayat ini. Puan Mainun boleh terjemahkan, Puan Mainun? Okey, Ustaz. Hal lah, hal Ustaz. Bukan, terjemah daripada wa'iza ma'un silat. Dan ketika apabila apa yang diturunkan satu surah, melihat mereka sebahagian kepada sebahagian yang lain. Apakah mereka melihat daripada seorang yang beriman kemudian berpaling. Telah memalingkan Allah hati-hati mereka kerana mereka kaum yang tidak memahami. Okey, baik. Allah cerita lagi ayat ni dalam surah At-Taubah ni. Dalam surah At-Taubah ini, inilah ayat terakhir sifat munafik yang Allah sebut dalam surah At-Taubah ni. Dalam surah lain banyak lagi ciri-ciri munafik. Tapi dalam surah At-Taubah inilah ciri terakhir orang munafik. Allah kata, bila turun surah baru dan surah baru tersebut menceritakan perihal mereka. Menceritakan perihal mereka. Maka munafik tengok geng dia tengok dia. Munafik tengok geng dia tengok dia. Lalu dia pun tanya pada geng dia. Ada orang Islam nampak kita tak dalam majlis ni? Ada tak orang Islam nampak kita dalam majlis ni? Mereka tak senang duduk sebab surah baru yang turun tu cerita pasal mereka. Okey? Mereka tak senang duduk sebab surah baru tu cerita pasal mereka. Macam seorang pengambil rasuah, dia ambil rasuah. Okey, semua orang tahu dia ambil rasuah. Tiba-tiba dia pergi khutbah Jumaat,
khatib cerita pasal bahayanya rasuah, besarnya dosa rasuah. Maka dia senang duduk tak? Senang duduk tak orang tu? Dia ambil rasuah, memang dia ambil rasuah. Tiba-tiba khatib pada hari Jumaat berkhutbah mengenai bahaya rasuah, dosa rasuah, kejinya rasuah. Maka dia tak senang duduk. Dia pun tengok geng-geng dia yang sama ambil rasuah macam dia juga. Dia pun tanya kita, dia pun tanya geng dia, ada orang perasan tak kita duduk khutbah hari ni? Ada orang perasan tak? Maka masa tu dia tak senang duduk lah. Dia tak senang duduk. Dia masa tu Allah Ta'ala kata punya tak senang duduk. Bagaikan keldai yang lari terkejut bila nampak singa. Keldai, keldai liar ni bila dia duduk makan kat padang rumput, dia makanlah. Nampak singa je, dia punya lari tak tentu hala lah. Dia punya lari tak tentu hala sebab nampak singa. Tu orang munafik. Tengok surah Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir. Boleh tak surah Al-Mudassir? Nak cerita ciri-ciri orang munafik ni bila dapat ayat baru, surah baru yang cerita perihal mereka. Okey, baik. Buka surah Al-Mudassir. Muka surat 576. Ya ke? 577. Page 577. Okey. Ayat 49, 50, 51. 49, 50, 51. Tolong baca Puan Hayati boleh? Puan Hayati. Puan Hayati tolong baca. Surah Al-Mudassir. Ayat 49, 50, 51. Ada Puan Hayati? Okey, baik. Tak apa. Puan Inun boleh tolong baca tak? Puan Inun. Selalu Sorry. Puan Inun tak apa. Puan Hayati baca. Saya cakap seorang-seorang tadi, saya lupa nak unmute. Okey, baik. Tak apa cakap sorang-sorang. Okey, baik. Lalu mengapa mereka, orang-orang kafir, berpaling daripada peringatan Allah seakan-akan mereka keldai liar yang lari terkejut, lari daripada singa. Okey. Keldai liar tengah-tengah makan. Tengah-tengah makan. Singa mari. Lari tak tentu hala. Lari tak tentu arah. Macam itulah juga orang munafik ni Allah Ta'ala kata. Mereka ni bila turun surah baru, bila turun ayat baru, mereka tengok geng dia tengok mereka. Lalu tanya, ada orang Islam perasan kita tak? Ada orang Islam perasan kita? Geng dia jawab, tak ada. Okey, tak ada. Jom lari, jom tinggalkan. Apa maksudnya? Kita tak nak orang tahu yang kita dah tahu tentang ayat ni. Kita tak nak orang tahu yang kita dah tahu tentang ayat ni. Nanti kalau orang dah tahu yang kita tahu tentang ayat ni, kita buat sebaliknya, malulah. Betul kan? Kita dah masuk kelas mengenai rasuah, contohlah. Okey, kita pun masih lagi ambil rasuah, orang tahu, dia ni semalam baru belajar hadis bab rasuah, tapi ini ambil rasuah. Malu tak? Malu. Tapi kalau kita ambil rasuah, orang cela kita berkata, saya tak tahu. Maka kita bersalah tak? Kita tak bersalah sangat. Sekarang ni kita dah belajar mengenai ayat-ayat ni, kita tak amalkan pula. Kita lagi teruk kena kecam nanti. Jadi mereka insarafu, berpaling. Turn away. Maka Allah Ta'ala kata, disebabkan mereka berpaling daripada ayat yang baru turun tu, Allah Ta'ala pun palingkan hati mereka kerana mereka tidak mahu faham. Okey, baik. Semasa, saya lupa nama ustaz tu. Famous juga ustaz tu. Dia mengajar. Bila dia sampaikan satu ayat, satu hadis, maka dia tengok orang mula tengok orang. Orang mula tengok orang. Okey? Contoh hadis tu ceritakan tentang orang yang tak jaga solat. Hadis tu mencela orang tak jaga solat. Lalu dia ni kenal 2-3 orang kawan dia yang tak jaga solat. Jadi bila ustaz tu mengajar dia bab tak jaga solat, dia pun mula tengok kawan tu, tengok kawan ni, tengok orang tu, tengok orang ni. Sebab dia tahu kawan dia tu sifat demikian. Maka ustaz tu turun marah. Ustaz tu kata apa? Ciri orang munafik ialah bila duduk majlis agama suka tengok-tengok orang. Dia baca ayat. Okey? Ayat tu pasal semayang. Untuk apa? Untuk saya. Bukan untuk orang tak jaga semayang tu. Ayat tu cerita pasal rasuah.
untuk saya supaya jangan ambil rasuah. Jangan pula tengok, oh ini polis ni ambil rasuah ni. Dia ni kerja jabatan siasat ambil rasuah ni. Tak. Bila kita dalam majlis agama, tengok-tengok orang, tak kisahlah apa tujuan kita, niat kita tengok-tengok orang, maka sifat munafik. Turun ayat baru tengok kawan dia. Tengok kawan dia. Orang Islam tahu tak pasal kita ni? Itu kan sifat orang beriman. Orang beriman duduk majlis agama fokus. Apa saja ayat yang disampaikan oleh orang yang mengajar tu untuk aku. Pasal semayang untuk aku. Semayang aku bukan bagaimana pun. Pasal jaga mata untuk aku. Pasal maksiat untuk aku. Ini bila ustaz tu cakap pasal perkara lain, pasal maksiat ke pasal jaga semayang, tengok orang. Sebab dia rasa dia dah semayang bagus, orang tu semayang tak bagus. Atau pasal jaga mata, dia tengok orang. Sebab dia rasa kawan dia tak jaga mata, dia dah jaga mata. Itu bukan ciri-ciri yang baik. Orang mukmin duduk majlis agama, tak ada masa nak tengok-tengok orang. Semua yang penceramah tu sampaikan semua untuk aku. Pasal semayang, aku masih belum kualiti semayang. Walaupun aku semayang, tapi semayang aku tak ada kualiti lagi. Pasal rasuah, walaupun aku tidak terlibat dengan pihak-pihak yang senang terima rasuah, ayat tu, penceramah tu sampaikan untuk aku. Jangan pula bila khatib ceramah pasal rasuah, dia pun tengok polis sebelah dia. Tengok polis trafik sebelah kiri dia. Tengok orang kerja custom sebelah kanan dia. Dia tengok orang kerja apa lagi? Saya nak ambil rasuah. Okey, polis custom. Okey, polis trafik. JPJ. Dia tengok JPJ sebelah kiri dia. Oh, ni semua geng-geng senang terima rasuah lah ni. Aku ustaz. Aku tak terlibat dengan rasuah. Itu sifat yang tak bagus. Mana-mana ayat turun, mana-mana surah baru turun, semuanya untuk aku, peringatan untuk aku, suruh aku berjaga-jaga. Lalu orang munafik ni bila turun surah baru, ayat baru, tak kena dengan jiwa dia, ataupun surah tu membongkar rahsia dia, apa mereka buat? Insarafu, berpaling. Lagi. Jangan sampai orang tahu yang kita duduk majlis ni dengar benda tu pada Nabi. Mereka pun berpaling. Patutnya, kalau kita ni orang tak semayang, bila dengar hadis bab semayang, ancaman bab semayang, kita rasa nak taubat, nak dengar lagi supaya aku jadi orang semayang, nak dengar lagi supaya aku jadi orang sungguh-sungguh jaga solat. Oleh kerana mereka berpaling, tak nak dengar, tak suka dengar, mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka. Jadi dalam ayat ini ada jawapan kepada masalah takdir. Orang kafir, kita kata kenapa dia kafir? Sebab Allah buat dia kafir. Orang tu tak nak ikut, kenapa Allah buat dia tak nak ikut? Ini jawapan dia. Allah palingkan hati orang munafik sebab apa? Mereka dulu berpaling. They turn away. They turn away. Mereka turn away dulu, barulah Allah Ta'ala palingkan hati mereka. Jadi ayat ini nak beri jawapan kepada masalah takdir. Kenapa mereka zina? Sebab Allah izinkan dia zina. Ya, Allah izinkan dia zina. Kerana apa? Dia nak zina dulu. Bukan Allah yang datangkan perasaan nak zina tu pada dia dulu. Dia mencuri. Kenapa? Sebab Allah izin dia mencuri. Ya, memang Allah izin dia mencuri. Tapi kenapa Allah izin dia mencuri? Sebab dia nak mencuri itu dulu. Samalah juga kat sini. Kalau kita baca ujung saja, Allah palingkan hati mereka. Allah palingkan hati mereka. Jadi tak adil lah Allah palingkan hati mereka. Ya, memang Allah palingkan hati mereka. Tapi kenapa? Sebab mereka berpaling dulu. Tengok surah page 551. Surah As-Saff. Ni pasal Bani Israel. Jadi ayat kita sekarang dengan ayat 5 surah As-Saff ni nak beri jawapan kepada masalah takdir. Allah buat dia tidak beriman, Allah buat dia sesat. Okey, tengok page 551 ayat 5. Tolong baca Puan Inun boleh? Ayat 5 Ustaz ya? Ya, ayat 5 betul. Dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti daku? Sedang kamu mengetahui bahawa sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu." Maka ketika mereka menyeleweng dari kebenaran yang mereka sedia mengetahuinya, Allah selewengkan hati mereka dari mendapat hidayah petunjuk. Dan sememangnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik, iaitu darhaka. Allah selewengkan hati mereka. Kalau kita baca Allah selewengkan hati mereka, Allah turn away their heart. Teruklah Allah selewengkan hati mereka atau Allah biar dia mati kafir.
Ya, memang Allah selewengkan hati mereka. Tapi bila? Setelah mereka menyeleweng. Setelah mereka menyeleweng, baru Allah palingkan hati mereka. Ayat-ayat ni adalah jawapan kepada persoalan yang kata Allah nak mereka sesat. Allah nak mereka kafir. Allah nak mereka syirik. Allah nak mereka kufur. Jawapannya memang Allah nak. Kenapa Allah nak? Sebab mereka nak dulu. Mereka yang pilih untuk nak jadi kafir. Maka Allah pun buatlah dia kafir. Mereka nak jadi syirik. Allah buat dia jadi syirik. Okey, tengok surah An-Nahl. Ini jawapan kepada persoalan yang timbul. Page 277. Kapten Latif boleh terbaca tak? Kapten Latif, page 277, ayat bawah sekali. 93. Dan jika Allah mendapat bagi menjadikan kamu satu umat dan kamu orang setiapkan tetapi Allah menyesatkan. Ayat berapa Ustaz? Ayat berapa? 93, bawah sekali. 93. 277. 277, 93. Itu dah salah. Sama. Tak mirip. 277. 93. Ayat 93. Dan jika Allah mengendaki. Ya. Jika Allah, betul? Jika Allah tu. 93, that one. Dan jika Allah menghendaki, nescaya dia menjadikan kamu satu umat sahaja. Tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Okey, baik. Dalam ayat ni ada 3 perkataan kehendak. Kalau Allah kehendak, dia jadikan kamu umat yang satu. Yang kedua, tetapi dia menyesatkan siapa yang dia nak. Dia beri petunjuk siapa yang dia nak. Allah sesatkan siapa yang dia nak, Allah beri petunjuk siapa yang dia nak. Jadi kalau ikut ayat ni, oh dia sesat sebab Allah nak kan? Okey, dia kafir sebab Allah nak kan? Dia jadi musyrikin ke, Yahudi ke, jadi Hindu ke, jadi Buddha sebab Allah nak kan? Jawapannya, ya memang Allah nak. Jawapannya, ya memang Allah nak. Itu jawapannya. Tapi ada soalan balik. Kenapa Allah nak? Kenapa Allah nak dia sesat? Jawapan dia, sebab mereka nak sesat dulu. Maka Allah pun buatlah nak dia sesat. Allah pun buatlah dia jadi sesat. Sama macam kita sekarang. Mereka berpaling dulu. Lepas mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka. Jadi, mereka Allah palingkan hati kerana pilihan mereka dulu. Jangan salahkan Allah, salahkan mereka kerana mereka pilih untuk berpaling. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat ini sebab yang kedua. Kenapa Allah palingkan mereka? Kerana mereka kaum yang tak faham. Bukan mereka tak faham, mereka tak nak faham. Mereka duduk dengan Nabi, dengar cakap Nabi, dengar ayat yang baru keluar daripada mulut Nabi. Tapi mereka tak nak faham, oleh kerana itulah mereka tak, Allah Ta'ala palingkan hati mereka. Ada seorang ulama di India, dia dalam ceramah dia, okey, dia tengok orang, suka tengok-tengok orang. Okey, duduk ceramah, masjid tepi jalan. Duduk ceramah dekat masjid, masjid tepi jalan. Okey, bila lori lalu, dia pun tengok. Lori lalu bunyi bising tak? Bunyi bising, dia pun tengok. Kereta kuda lalu bunyi tak? Katak-katak bising, dia pun tengok. Okey, duduk dengan ustaz ceramah kat depan. Ustaz ceramah kat depan. Okey, lori lalu dia tengok. Kedai lalu dia tengok. Maka ustaz tu kata, orang yang tak jaga pandangan semasa majlis ilmu. Orang tak jaga pandangan semasa majlis ilmu. Okey, walaupun tak haram, tak berdosa, kesannya Allah buat mereka jadi orang yang tak faham. Okey, walaupun dia kata dia faham, tapi kesan dia tengok-tengok. Maka penceramah tu baca ayat ni. Orang munafik sebab apa dia tak faham? Hujung ayat ni Allah kata la yafqahun, mereka tak faham. Apa kesalahan mereka? Nazara ba'duhum ila ba'din. Tengok-tengok orang. Tengok cara ustaz tu relatekan ayat tu dengan pengajian agama. Jadi orang yang dalam majlis agama suka tengok-tengok. Ni bukan ilmu agama saja. Depan saya ramai cikgu. Kak Ram cikgu, Hajah Halisa cikgu. Cikgu pun kalau dia mengajar, murid-murid yang jenis suka tengok-tengok ni. Okey, dia tak degil, dia tak jahat, tapi orang lalu tengok. Pelajar perempuan lalu dia tengok. Pelajar lelaki lalu tengok juga. Cikgu lalu tengok juga. Tengok-tengok orang dalam pengajian agama yang jenis suka tengok-tengok.
Okey, tengok cikgu ngajar cakap kat depan, cikgu bombing-bombing kat depan, dia tengok. Pensel kawan dia jatuh. Tengok. Okey, kawan dia gerak gusi, krek-krek. Tengok. Jadi orang yang suka alih-alih pandangan dalam pengajian agama, la yafqahun. Mereka susah nak faham ilmu agama. Okey, baik. Kalau tak faham ilmu akademik, tak apa lagi. Bukan maksud saya tak apa tu bagus. Tidak ada masalah. Tapi orang belajar agama, tak faham agama apa dua kesan? Pertama, tak tahu macam mana nak amal. Ustaz ajar bab wuduk, dia ada tengok. Ustaz tu terang detail bab wuduk, dia suka tengok-tengok. Maka lepas habis kelas, dia tak tahu macam mana nak amalkan. Ataupun, kesan orang tak fokus dalam pengajian, apa kesan dia? Disalah amal. Ustaz tu ajar lain. Okey. Dia sebab suka tengok-tengok. Walaupun telinga dia mendengar, mulut dia tak cakap, tapi suka tengok-tengok, maka dia akan amal yang salah. Dia akan amal benda yang salah. Kesan bahaya tak fokus dalam pengajian. Ini dalil dia. Dia orang munafik, okey, bila turun ayat baru, kalau dia fokus, dia tawajuh, dia tadabbur, maka dia akan dapat hidayah. Tapi oleh kerana turun je surah baru, dia rasa macam kena kat dia. Dia rasa macam surah tu perli dia, buka aib dia, dia pun cuba tengok geng-geng dia. Dah lah tengok satu. Bila kesan tengok, maka akan senang bercakap. Mula-mula tengok, dia pun tanya. Okey, ada orang Islam nampak tak? Jadi, kesan orang yang tak jaga mata, tak jaga mulut dalam pengajian agama, orang tu tak faham. Okey? Ustaz ngajar kat depan, dia tengok telefon. Walaupun tengok telefon, telinga masih mendengar kan? Tapi kesan dia tengok benda lain, tengok tempat lain, maka Allah tidak akan bagi mereka faham. Allah tidak akan bagi mereka kefahaman agama. Jadi untuk kefahaman agama, bukan saja rajin belajar, fokus dalam kelas pun penting. Sebab tu Dr. Fatma marah sangat orang tidur, orang tengok telefon, marah sangat. Bukan haram pun. Ada tak hadis melarang orang tengok Quran tidur masa kelas? Tak ada pun. Tak ada pun hadis melarang orang tengok telefon dalam kelas. Tak ada haram pun. Tapi kesan tak fokus tu apa dia? La yafqahun, tak faham. Kesan tak fokus, kesan tak jaga mata, kesan tak jaga mulut, ni tak faham. Maksud tak jaga mulut tu dalam kelas bercakap. Ustaz ngajar kat depan, dia cakap dengan kawan dia kat sebelah. Walaupun cakap dalam benda bidang yang sama. Okey, Ustaz tu ngajar bab wuduk, dia pun cakap dengan kawan dia bab wuduk juga. Tapi yakinlah kesan dia akan dapat kefahaman kurang banding orang yang fokus. Orang yang fokus dalam pengajian agama, dia fokus apa Ustaz ajar. Okey, seorang lagi dia dengar juga Ustaz ngajar, tapi sikit-sikit cakap dengan kawan sebelah dia. Sikit-sikit tengok luar, sikit-sikit bunyi kipas, tengok kipas. Maka orang macam ni, walaupun dia faham, tapi kefahaman dia tak sama dengan orang yang fokus. Dalam pengajian agama, guru-guru pesan, dengar dengan mata dan telinga. Dengar dengan mata dan telinga. Kadang-kadang kita tengok luar, orang lalu, telinga masih dengar lagi apa yang diajarkan. Tapi kefahaman takkan sama. Baik, seterusnya 2 ayat lagi. 2 ayat terakhir ni puji Nabi SAW. Ayat 128. Laqad, demi sesungguhnya. Ayat ni termasuk dalam 5 ayat akhir yang diturunkan. Laqad, demi sesungguhnya. Ja'akum, telah datang kepada kamu. Rasulun, seorang rasul. Rasulun, seorang rasul. Min daripada anfusikum, kalangan kamu. Anfusikum, kalangan kamu. Okey. Azizun, sangat berat. Azizun, sangat berat. Okey. Alaihi, ke atasnya. Alaihi, ke atasnya. Okey. Kita terjemah grievous. Grievous. Tu azizun. Saya pun tak tahu apa maksudnya. Grievous. Grievous ke tak tahu nak baca macam mana. Jadi azizun tu berat. Berat. Alaihi, ke atasnya, ke atas Nabi. Apa yang. Okey. Anitum, menyusahkan kamu. Anitum, menyusahkan kamu. Okey. Harisun, sangat ingin. Harisun, sangat ingin. Okey. Daripada perkataan harisun ni keluar perkataan tamak. Okey, tamak. Harisun, sangat ingin. Alaikum, ke atas kamu. Alaikum, ke atas kamu. Sangat ingin ke atas kamu, dalam braket tulis kebaikan-kebaikan. Dalam braket tulis kebaikan-kebaikan. Sangat ingin ke atas kamu kebaikan-kebaikan. Okey. Bi dengan
Al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Okey. Ra'ufun, sangat pengasih. Ra'ufun, sangat pengasih. Boleh terjemah, he is full of kind. Okey. Ra'ufun, sangat pengasih. Rahimun, sangat penyayang. Rahimun, sangat penyayang. Okey, terjemahkan dia ayat ni. Kak Ram terjemah, Kak Ram. Ayat 128 ni. Suka ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demi sesungguhnya telah datang seorang rasul daripada kalangan kamu yang sangat berat, ini grievous, ke atasnya apa yang menyusahkan kamu, sangat ingin ke atas kamu melihat kebaikan-kebaikan dengan orang yang beriman, pengasih dan penyayang. Grievous tu apa dia, Kak Ram? Grievous tu? Cepat sedih lah tengok orang kalau tak beriman atau dia rasa macam yes, tu betul maksud dia. Okey. Berat hati tengok orang tak semayang. Berat hati tengok orang tak tutup aurat. Dia tengok orang jiran-jiran tak semayang, tengok orang tak tutup aurat, tengok anak-anak muda maghrib hari main bola lagi. Dia rasa, Allah, kenapa tak balik lagi budak-budak ni? Tu aziz tu. Okey, Nabi tak sedih kalau tengok sahabat miskin. Nabi tak sedih kalau tengok sahabat tak cukup pakaian. Tapi Nabi sedih bila tengok orang-orang yang tak amal agama. Okey, baik. Ayat ni Allah Ta'ala nak kata pada orang musyrikin, orang munafik. Allah Ta'ala kata, kamu ni, Nabi duduk di kalangan kamu. Nabi duduk di kalangan kamu, cakap bahasa kamu. Tapi kamu masih lagi tidak ambil manfaat daripada nikmat Allah Ta'ala bagi pada kamu. Pertama Allah kata, demi sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul. Itu nikmat dah. Rasul merupakan nikmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu nikmat. Nabi ni rahmat bagi sekalian alam. Dan untuk kamu orang Mekah Madinah, lebih nikmat kerana apa? Nabi itu datang di kalangan bangsa kamu sendiri, cakap bahasa kamu. Berbual bahasa yang kamu senang faham, kamu tak perlu penterjemah. Kita nak belajar bahasa Nabi, kena masuk kelas bahasa Arab. Kena masuk kelas harfiah. Kena belajar waw tu apa, inna tu apa. Okey, perkataan ada alif lam, tak ada alif lam, apa makna dia. Kamu dah duduk, Nabi tu cakap bahasa kamu. Ini kesan doa Nabi Ibrahim pada orang Mekah dan Madinah. Tengok muka surat 20. 20 aja, muka surat 20. Okey, muka surat 20. Okey. Ayat 129. Kalau baca terjemah dia, Puan Hazar, boleh Puan Hazar, muka surat 20 ayat 129. Tuhan kami. Ni doa Nabi Ibrahim ya Ustaz? Ya, betul. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang Rasul daripada kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Okey. Doa Nabi Ibrahim ni, Nabi Ibrahim suruh Allah utus di kalangan penduduk Mekah Madinah, Nabi di kalangan mereka. Maksudnya masa zaman Nabi Muhammad, Nabi itu bukan luar pada kota Mekah Madinah. Allah terima doa Nabi Ibrahim dalam surah Ali Imran. Puan Hazar, tolong baca lagi Puan Hazar. Page 60. Page 71. 71. Puan Hazar, tolong baca lagi. Page 71. Ayat 164. Boleh tolong baca tak? 164. Sesungguhnya Allah telah memberi kurniaan kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutuskan seorang Rasul iaitu Muhammad SAW dan di tengah-tengah mereka daripada kalangan mereka sendiri yang membacakan cukup, Puan, terima kasih. Itu je poin saya. Doa Nabi Ibrahim Allah terima, ni ayat dia. Allah telah beri nikmat kepada orang beriman iaitu Mekah Madinah ketika mana Allah Ta'ala utus Rasul di kalangan mereka sendiri. Nabi cakap Arab, Quran bahasa Arab. Itu nikmat untuk mereka. Kemudian Nabi yang Allah Ta'ala hantar tu pula, Nabi yang ada sifat tanggungjawab.
Apa tanda dia tanggungjawab? Dia terasa berat apa yang menimpa kamu. Okey, bila kamu tak amal agama, kamu tak ikut perintah Allah, okey, kamu meninggalkan larangan Allah. Bila Nabi SAW masa kat Madinah, tengok jenazah Yahudi bawa lalu tepi Nabi SAW. Maka Nabi menangis. Sahabat kata, ya Rasulullah, dia Yahudi. Memang dia Yahudi. Tapi aku telah tidak dapat menyelamatkan salah seorang umatku daripada api neraka Allah Ta'ala. Berat hati Nabi. Nabi SAW pergi Taif, orang baling batu. Balik-balik, malaikat offer nak binasakan mereka dengan 2 gunung kat situ. Nabi kata tak apalah. Tak apalah. Okey, mungkin mereka tak beriman tapi anak cucu mereka akan jadi orang beriman pada Allah Taala. Maksudnya Nabi SAW sedih sangat. Punya sedih Nabi, Allah Taala sebut dalam surah Syu'ara. Allah sebut dalam surah Syu'ara. Okey. Nabi Muhammad kalau sedih sangat, kamu boleh jadi akan binasakan diri kamu sebab mereka tidak mahu beriman. Puan Rohaya boleh terbaca tak? Puan Rohaya Muhammad Syuaib terbaca boleh? Muka surat 367 ayat 3. Satu ayat je. Ayat 3. 367 ayat 3. Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan, maka mereka penduduk Mekah tidak beriman. Okey. Wahai Muhammad, kamu ni sedih sangat sebab mereka tak beriman. Boleh jadi kesedihan kamu tu akan membinasakan diri kamu. Jadi sedih melampau-lampau ni tak baik ya, walaupun dalam urusan agama. Baik, kenapa Nabi sedih sangat? Sebab Nabi ada sifat azizun alaihi ma'anittu. Apa menimpa orang Islam, Nabi sedih. Maksudnya kat sini sedih dalam bab agama. Yalah, dari sudut miskin, tak ada pakaian, tak cukup makanan, tu sedih juga. Tapi Nabi lebih bersedih bila tengok orang-orang tak amal agama. Okey, baik. Kemudian harisun alaikum. Nabi sangat ingin. Haris tu tamak. Haris tu tamak. Maksudnya, Nabi sangat ingin orang-orang dapat kebaikan. Nabi nak sangat semua orang dapat kebaikan. Haris tu tamak. Okey? Dalam sebuah hadis, riwayat daripada Ibnu Abbas, Abu Zar, Nabi kata, ma baqiya syai'un yuqaribu minal jannah wa yubaidu anin nar illa waqad buyina lakum. Tidak ada satu perkara pun yang boleh menghampirkan seorang kepada syurga ataupun satu amal pun yang boleh menjauhkan seorang pada neraka, melainkan semua aku dah terangkan bagi kamu. Nabi tak simpan satu rahsia pun. Nabi tak simpan satu amal special pun, melainkan semua Nabi cakap pada kita agar kita selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ni, ayat ni siapa turunkan? Allah. Dalam ayat ni ada pujian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah manggil Nabi, Allah sifatkan Nabi dengan sifat Allah sendiri. Apa dia? Azizun sifat Allah, Raufun sifat Allah, Rahimun sifat Allah. Okey? Aziz sifat Allah, Rauf sifat Allah, Rahim sifat Allah. Tu semua nama Allah sebelum ni kan? Allah muliakan Nabi dengan memanggil Nabi dengan sifat dirinya sendiri. Nabi sangat sedih kalau orang tak beriman. Nabi sangat ingin semua orang beriman. Dalam sebuah hadis, riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu Abdullah bin Mas'ud lagi, Nabi kata apa dia dalam hadis tu? Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala haramkan satu perkara, Allah Ta'ala tahu akan ada manusia akan buat perkara haram tersebut. Tetapi aku, Nabi kata, memegang kain-kain kamu untuk tak bagi kamu jatuh dalam api neraka sebagaimana jatuhnya kupu-kupu ataupun lalat dalam api. Orang zaman dulu dia suka nyalakan api malam-malam. Jadi bila nyalakan api malam-malam akan datang serangga-serangga duduk kat keliling api tersebut. Lalu serangga yang datang mengelilingi api tersebut mungkin niat dia nak panaskan diri, panaskan badan ataupun nak cahaya, tanpa disedari binatang tu terjatuh dalam api tersebut. Betul kan? Dalam musim hujan ada banyak kalkatu. Kalkatu ke apa dia tak tahu, datang kat lampu. Macam itulah zaman dulu bila orang nyalakan api malam-malam, maka banyak binatang unggas-unggas ke apa duduk kat api tersebut. Lalu tanpa mereka sedari, pop jatuh dalam api.
Maka Nabi kata, aku ni akan selalu pegang kain-kain kamu, pakai kain, maksudnya kain-kain kamu tu, agar kamu tak jatuh dalam api tersebut. Sebagaimana katu, serangga-serangga senang jatuh dalam api, kamu pun manusia senang jatuh dalam api. Tapi aku ni Allah hantar untuk pegang kain-kain kamu, hujzikum, bahasa Arab sebut hujzikum. Hujzikum ni apa dia? Pakai kain melekat, kain belah belakang tu hujzikum. Pegang kain kamu tu agar kamu tak jatuh dalam api. Itu sifat Nabi SAW. Satu hari, Imam Ahmad kata, okey, satu hari Nabi SAW tidur. Daripada Ibn Abbas, Nabi SAW tidur, maka datang dua malaikat. Nabi mimpi didatangi dua malaikat. Satu malaikat duduk kat sebelah kaki, satu malaikat duduk kat sebelah kepala. Maka malaikat yang duduk kat sebelah kaki ni tanya pada malaikat duduk sebelah kepala, seperti apakah kamu nak bandingkan Nabi dengan umat dia? Okey. Jadi malaikat duduk kat kaki ni, dia kata pada malaikat buat kepala, dia kata apa? Buatlah perumpamaan antara Rasulullah dengan umatnya. Buatlah satu perumpamaan antara Nabi dengan umatnya. Punya Nabi ni sayang umat, kasih umat. Boleh tak bagi satu analogi? Maka malaikat duduk kat kepala jawab, perumpamaan Nabi Muhammad dengan umatnya adalah bagaikan satu kumpulan musafir. Mereka bermusafir lalu mereka terhenti di tengah padang pasir. Mereka terhenti di tengah padang pasir dalam keadaan tidak ada bekalan lagi, tidak ada makanan lagi, dan mereka juga tidak menemui seseorang yang boleh bawa mereka keluar pada padang pasir tersebut. Kalau kita travel habis bekalan, ada orang datang, jom lagi kampung saya, pergi rumah saya singgah makan, okeylah juga. Jadi mereka, umat ni, malaikat tu kata, bagaikan orang musafir terputus bekalan tengah jalan dan mereka tidak menemui seseorang pun yang boleh menunjukkan mereka ke jalan pulang ataupun ke tempat-tempat yang boleh mendapatkan air dan makanan. Lalu datanglah seseorang yang berpakaian kebesaran. Datang kepada mereka lalu berkata, maukah aku tunjukkan kamu kepada satu tempat, satu kebun yang penuh dengan tanaman-tanaman dan ada kolam yang besar. Maka kaum orang musafir tadi jawab, aku nak ikut, kami nak ikut. Maka lelaki yang pakai pakaian kebesaran tadi kata, mahukah kamu janji dengan aku, sekiranya aku tunjukkan pada kamu tempat tersebut, kamu akan ikut aku? Maka mereka semua jawab, ya, kami nak ikut. Lalu lelaki yang pakai baju kebesaran tadi bawa mereka satu tempat yang mana penuh dengan tanaman yang segar dan ada kolam yang besar. Lalu mereka pun makan makanan tersebut, minum minuman tersebut. Lalu setelah habis mana mereka makan kat situ, minum kat situ, maka lelaki yang pakai pakaian kebesaran tadi tanya, nak tak aku tunjukkan pada kamu tempat yang mana kebunnya lagi besar pada ini, kolamnya lagi besar pada ni? Maka malaikat tadi kata, sebahagian mereka nak ikut, sebahagian mereka jawab, tak, bagi kami berpadalah dengan kebun ini dan kolam ini. Jadi orang musafir tadi, bila orang tu dah bawa kat tempat ada kebun ada air, orang tu ajak lagi tempat yang lagi bagus pada ni. Sebahagian nak ikut, sebahagiannya kata, aku nak duduk kat tempat ni saja. Sebab kat sini dah ada makanan, dah ada minuman, nak apa lagi? Macam itulah analoginya Nabi dengan umat kat dunia ni. Ada orang yang rasa dah berpada dengan air, dengan makanan dekat dunia ni, mereka rasa tak perlu lagi nak pergi pada akhirat. Tapi ada orang yang bukan sahaja nak dunia senang, mereka juga nak akhirat pun senang. Jadi siapa yang pakai pakaian kebesaran tadi? Nabi lah. Orang tu tengah susah kat padang pasir, tak ada makanan, tak ada pakaian. Nabi datang ajak mereka ke tempat yang senang. Macam itulah kita umat sesat, umat tak ada hidayah, tak ada petunjuk. Nabi datang bagi hidayah, bagi petunjuk. Ada orang yang rasa cukuplah janji jaga semayang, cukuplah janji kita tak buat maksiat. Tapi ada orang nak lebih lagi. Bukan setakat benda wajib, benda sunat semua dia nak buat. Bukan setakat benda haram, benda makruh pun semua dia nak ditinggalkan. Jadi kita tengoklah kita golongan mana. Ni malaikat yang bagi analogi ni. Kita golongan yang janji sekadar cukup, sekadar buat, ataupun golongan yang nak lebih lagi kepada hari akhirat. Nabi SAW sangat pengasih, sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nabi kasih, Nabi sayang. Oleh kerana Nabi kasih sayang, itulah Nabi tidur di malam hari, tetapi hati Nabi tidak tidur. Hati Nabi sentiasa risaukan umat. Nabi lepas dapat wahyu, Nabi cakap pada anak isteri dia, la rahata ba'dal yaum.
Tidak ada rehat lagi untuk aku selepas hari ini. Kenapa? Sebagaimana ayah hari-hari keluar kerja nak suruh anak bini dia dapat makanan. Ayah kalau malas kerja, jawapannya anak dia makan Maggi dengan nasi kosong je lah hari-hari. Tapi ayah nak anak makan hari-hari ada nasi, ada kuah, ada lauk, hari-hari ayah keluar kerja. Macam itulah Nabi SAW. Nak setiap umat dia selamat pada api neraka, hari-hari keluar dakwah. Tanpa ada rehat. Tanpa ada cuti hujung bulan, cuti hujung minggu, cuti raya, haji raya puasa, tak ada. Hari-hari Nabi dakwah. Kerana apa? Sifat Nabi Raufun, Rahimun terhadap semua orang-orang yang beriman. Satu ayat lagi, ayat last. Maka, ayat terakhir, maka, inji mereka berpaling. Tawallau, mereka berpaling. Maka, kul ucapkanlah. Allah suruh Nabi ucapkan. Kul ucapkanlah. Hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah. Hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah. La tiada ilaha Tuhan. Ilaha Tuhan. Illa melainkan. Huwa dia. Huwa dia. Okey. Alaihi kepadanya lah. Alaihi kepadanya lah. Tawakkal tu. Aku bertawakal. Wa dan. Huwa dialah. Huwa dialah. Rabbu Tuhan. Al-Arshi arash. Al-Arshi arash. Al-Azim yang agung. Al-Azim yang agung. Okey, terjemahkan dia Tuan Haji Mawardi ayat akhir. Boleh tak Tuan Haji Mawardi terjemahkan? Tak sempat Sadil, Ustaz laju sangat dah. Oh ya ke? Sorry, saya laju sebab saya nak cepat. Okey, saya bagi semula, saya tulis semula. Maka. Sorry. Maka. Okey, maafkan saya. Maka. Jika tawallau mereka berpaling. Tawallau mereka berpaling. Maka kul ucapkanlah. Kul ucapkanlah. Okey. Hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah. Hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah. Okey. La tidak ada ataupun tiada ilaha Tuhan illa melainkan huwa dia Allah lah. Huwa dia Allah. Alaihi kepadanya lah. Alaihi kepadanya lah. Maksudnya kepada Allah lah. Okay. Tawakkaltu aku berserah. Tawakkaltu aku berserah. Wa dan huwa dialah. Huwa dialah. Okay. Rabbu Tuhan. Rabbu Tuhan. Al-Arshi arash. Okay. Al-Arshi arash. Al-Azim yang agung. Al-Azim yang agung. Terjemahkan dia, Tuan Haji Mawardi, ayat akhir ni. Okey. Maka jika mereka berpaling, maka ucapkanlah cukuplah bagiku Allah, tiada Tuhan melainkan Ia, kepadanya lah aku berserah. Dialah Tuhan aras yang agung. Okey, baik. Allah Ta'ala cakap pada Nabi, wahai Muhammad, ya kamu nak sangat, kamu tu grievous. Nak sangat, sedih sangat kalau orang tak beriman. Kamu dah sampaikan dah. Kamu dah buat kerja dah. Kamu dah jalankan dah tugas kamu. Kalau mereka berpaling juga, wahai Muhammad, ucapkanlah kalimah hasbi Allah. Maka ulama kata, orang yang selalu ucap hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil, orang macam ni Allah Ta'ala akan ringankan kesedihannya. Allah, jadi panjang ni Allah suruh Nabi ucap. Allah suruh Nabi baca, hasbi Allahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi kita ada anak, kita nak anak kita jadi orang amat agama. Anak kita tak tutup aurat, kita sedih sangat. Dah nasihat, dah tegur, tak dengar cakap juga. Bacalah ayat ni. Baik, ini ini amalan-amalan ni saya dengar lama dah. Kalau siapa baca 7 kali ayat 2 ayat terakhir ni, siapa baca 7 kali 2 ayat terakhir ni pagi petang, pagi 7 petang 7, Allah Ta'ala akan pelihara daripada perkara-perkara tak disukai. Ni ni ada dalam tafsir kitab Hasyiah Sawi. Apa kitab ni kata? Okey, apa kitab ni kata? Wahatanil ayatani bihimal amani min kulli makruhin.
Kedua-dua ayat ini adalah jaminan keamanan daripada setiap benda yang makruh, yang tak disukai. Ayat tadi dengan ayat ni, kalau kita baca selalu, dia ada jaminan rasa aman daripada perkara tak disukai. Waqad warada, telah datang riwayat-riwayat mengatakan, man qara'ahuma, siapa baca kedua-duanya, wa yukarrirul ayah as-saniyah sab'an sabahan wa sab'an masa'an, barang siapa mengulang-ulangi kedua-dua ayat ni 7 kali waktu pagi, 7 kali waktu petang, amana min kulli makruhin hatta al-maut, dia akan diberi keamanan daripada setiap perkara yang tak disukai sampai mati. Okey? Faman aradallahu mautahu ansahu qira'atahuma. Ni saya pernah dengar. Siapa yang Allah Taala nak mendatangkan kematian bagi dia, maka Allah Taala buat dia lupa baca dua-dua ayat ni. Sebab tu ulama-ulama dulu, Allah bagi karamah pada mereka, mereka seolah-olah sedar tempoh kematian mereka. Apa amalan mereka? Mereka istiqamah baca 7 kali pagi, 7 kali petang. Dua ayat ni. Lalu ketika mana mereka dekat-dekat nak mati, Allah buat mereka lupa nak baca kedua-dua ayat ni. Okey? Ayat ni ada datang perkataan warada. Maksudnya bukan pada hadis Nabi, tapi tajribah. Pengalaman ulama-ulama dulu, bila mereka selalu istiqamah baca dua ayat ni, dekat-dekat mereka nak mati, Allah buat mereka lupa untuk amalkan dua ayat ini. Sebab tu ulama-ulama dulu, karamah mereka, mereka seolah-olah sedar kematian, tempoh kematian mereka, seolah-olah sedar tempoh mereka dah dekat. Okey, kita amal je lah. Nak mati tak mati, tak sampai masa dia mati juga. Kita amalkan ayat Quran, dapat pahala. Yang kedua, bila kita amalkan sebagaimana dia beritahu tadi, Allah pelihara, selamatkan daripada benda-benda yang tak disukai. Okey, berhenti sini dulu. Sorry, ambil masa lebih sikit. Apa yang baik pada Allah Taala tak baik daripada kelemahan, kekurangan saya. Minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama semua. Terima kasih. Tadi minta maaf Ustaz, tak dapat nak unmute, saya tak dapat. Sebab tu tak Ustaz panggil baca, saya tak dapat baca. Apa dia? Tadi Ustaz suruh saya baca Rafia. Okey, baik. Tak ada masalah. Tadi Ustaz suruh baca, tak dapat unmute.